وسلم سلامان تامان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به berpuasa. Puasa ni ada puasa sunat, ada puasa yang wajib. Puasa sunat selain daripada bulan Ramadan. Masuk je bulan Ramadan, semua manusia yang mukallafin ataupun yang aqil baligh wajib berpuasa. Kerana puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Siapa yang tak berpuasa, maknanya Islamnya tidak sempurna. Begitu. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala sebut supaya kamu bertakwa. Maknanya ibadah puasa ini adalah satu ibadah untuk mendidik pelaksananya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Tok Khatib tiap hari Jumaat akan berpesan kepada kita berkenaan dengan takwa. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Taatlah kamu kepada Allah dengan mentaati segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang katakan orang yang bertakwa. Jadi kalau manusia itu tidak bertakwa, maka manusia itu tidak akan mampu untuk taat perintah Allah. Mentaati segala titah perintahnya dan tidak mampu menjauhkan segala larangan Allah. Itu sebaliknya begitu. Jadi manusia ni nak jadi orang bertakwa mesti dibina dirinya.
mesti dibentuk dirinya. Mesti ada sesuatu amalan yang mesti dilakukan dalam diri dia untuk melahirkan diri dia manusia yang mudah untuk buat benda yang Allah suruh dan mudah untuk tinggal perkara yang Allah Ta'ala larang. Antara ibadah itu adalah puasa. Antara ibadah yang boleh melatih manusia supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah ibadah puasa. Jadi hendaklah kita berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Kerana puasa ini adalah suatu ibadah, suatu amalan, suatu ibadah yang luar biasa. Luar biasa. Bagi diri seorang manusia. Macam mana saya kata luar biasa? Selalu sebelah bulan kita waktu siang boleh makan, boleh minum, bebas. Tapi dalam Ramadan, waktu siang, daripada pukul 6 pagi sampai ke pukul 7.30 petang, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Dilarang oleh Allah Ta'ala makan dan minum waktu itu. Makanya, jiwa manusia tak boleh terima benda ni. Kan? Jiwa manusia tak boleh terima. Pasal mana boleh tak makan? Tak makan jadi lapang, jadi dahaga, jadi masalah dan sebagainya. Allah bukan tak tahu kata kita ni tak mampu nak puasa, tapi kenapa Allah Ta'ala suruh kita berpuasa? Puasa tu pula Allah Ta'ala suruh bukan sepanjang tahun, hanya 30 hari dalam sebulan, iaitu bulan Ramadan pula Allah Ta'ala pilih untuk difardukan puasa ini. Yang mana Ramadan itu maknanya tuan-tuan panas terik. Dalam bahasa Arabnya disebut panas Ramadan tu. Panas membakar. Kita ni kalau panas ni tuan-tuan dahaga lah. Dahaga. Jadi cuaca pun sekarang ni pun kita tengok cuaca pun sudah tak menentu dah. Bulan yang selalunya hujan turun banyak, macam di Kelantan, Terengganu, terkejut. Bulan 3 boleh jadi banjir besar sampai merosakkan harta benda. Selalunya banjir besar ni bulan 11, bulan Tengkujuh, kata apa? Musim Tengkujuh, bulan 11, bulan 12, awal bulan 12. Jadi mereka di sebelah pantai timur ni dah buat persediaan dah untuk menghadapi banjir pada bulan tersebut. Tapi bila dah tak banjir bulan tu, mereka rasa tahun ni tak ada hujan lah kot. Kan? Tiba-tiba Allah Ta'ala tukar daripada bulan 11 ke bulan 3. Riuh rendah baru ni tuan-tuan. Interview semua terkejut. Kita, tak penuh-penuh lah dia kata. Bulan 3 ni jadi banjir tempat kita dia kata. Tapi tahun ni lagu mana? Tahulah dia kata. Gitu. Tak. Sebab benda ni normal tuan-tuan. Sebab ini adalah takdir Allah pada kita. Kita hanya menerima dan melaksanakan dengan penuh keredaan apa sahaja yang Allah bagi dekat kita. Dan ini juga salah satu daripada tanda-tandanya akhir zaman, kiamat sudah hampir tiba. Kerana cuaca dunia sudah tidak seimbang lagi. Cuaca dunia sudah jadi haru biru dah. Dia tak sama dah macam dulu-dulu. Dia dah bertukar dah. Begitu. Kan? Jadi puasa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita ini dipilih di dalam bulan Ramadan. Pasal apa Allah Ta'ala suruh kita puasa juga 30 hari ini? Kerana manusia ini kalau tak puasa, maka ada masalah dalam diri dia. Kalau kenyang daripada awal tahun bulan 1, kenyang sampai bulan 12, ada masalah. Manusia dia tak boleh kenyang sepanjang tahun. Dia mesti ada break juga. Sebab itu Allah suruh kita puasa wajib 30 hari. Dan di dalam puasa itulah para ulama
menilai, mengkaji, mengorek apakah hikmah di sebaliknya Allah Ta'ala suruh kita puasa wajib ni dalam bulan Ramadan ni 30 hari. Banyak kalau kita nak cerita tentang hikmah-hikmahnya. Antaranya yang kita boleh sebut mudah-mudah untuk merasai bagaimana perasaan orang-orang yang tidak ada makan dan minum. Jadi kita dapat merasai walaupun kita makanan sudah tersedia, dah tersedia terhidang. Ada sahabat-sahabat kita yang berpuasa tetapi nak makan apa masih belum ada lagi makanan. Waktu berbuka dah dekat tapi nak makan apa tak ada. Macam sahabat kita seakidah kita di Palestin, di Syria. Mereka yang miskin, yang tidak ada makanan, bagaimana mereka nak berbuka puasa dengan makanan? Boleh setakat nak membatalkan puasa tu boleh. Minum air, batallah puasa. Tetapi larat nak minum air ya tuan-tuan. Kan? Kita di Malaysia ni, bila kita hayati betul-betul hikmah puasa ni, syukur kita pada Allah Ta'ala. Makan tak berhenti. Populasi, kalau dikajilah, nisbah rakyat Malaysia yang mati sebab lapar ni, berapa persen ya? Tapi nisbah rakyat Malaysia yang mati kerana makan, dekat 85%, tuan-tuan sekalian. Banyak penyakit yang berlaku pada manusia, khususnya rakyat kita di Malaysia ni disebab banyak makan, terlalu banyak makan. Kerana Allah Ta'ala layan negara kita ni cukup mewah, tuan-tuan sekalian. Negara kita ni terkenal di seluruh Asia Tenggara ni. Sebuah negara yang pemurah. Yang suka memberi bantuan kepada masyarakat. Kalau di Kemoja tu tuan-tuan, airport dia kalau musim-musim tertentu ni dah macam airport Kuala Lumpur. Macam duduk di Malaysia ya airport di Phnom Penh tu. Muka orang Malaysia semua. Hak masuk 2 grup, 3 grup, hak nak balik 2 grup, 3 grup. Turun membantu. Bukan setakat Kemoja ya, Myanmar pun ada, Vietnam pun ada, Selatan Thailand pun ada, Indonesia pun ada. Orang Malaysia banyak turun bantu. Jadi terkenallah negara kita ni dengan negara orang yang berkebajikan, orang yang suka membantu orang. Maka tak heranlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jaga negara kita ni daripada malapetaka yang orang kata apa? Yang hebat-hebat lah. Setakat banjir tu biasa. Negara kita ni tak ada lagi lah kata pusat gempa bumi. Ritu ya ada sekali tuan-tuan. Ada sekali ritu. Dia gegak di Pekanbaru ke mana. Bergegak belah kita ni, Pak Raja ni. Tapi dia gegak tu dah hujung-hujung dah sikit. Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Hikmahnya, rakyat Malaysia ni banyak menyumbang, menderma dan sebagainya, membantu orang. Selain daripada itu, bermanfaat dari sudut zahiriah kita, kesihatan kita. Nabi kata, sumu tasihhu. Berpuasalah, nescaya kamu sihat. Jadi Allah nak bagi umat Nabi ni sihat. Dalam setahun ada masa untuk kita menyihatkan tubuh kita. Jadi Allah suruh kita puasa tu bukan saja-saja nak dera kita, tetapi nak bagi kita kerehatan, kesihatan yang berpanjangan. Begitu. Sebab itu matlamat puasa adalah untuk melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Puasa yang diwajibkan kata Allah ialah
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu, iaitulah 30 hari dalam bulan Ramadan. Itu ditentukan Allah Ta'ala. Allah bagi tahu pada Nabi, puasa dalam bulan Ramadan 30 hari ya Muhammad. Tolong bagi tahu dekat umat kamu. Bukan puasa-puasa yang lain. Ni khusus tentang puasa Ramadan 30 hari. Dah ditentukan oleh Allah jumlah puasanya itu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir. Di sini masuk sedikit perbincangan berkaitan dengan hukum fiqh berkaitan dengan Ramadan. Bulan puasa ni walaupun Allah wajibkan kita berpuasa, tetapi ada keringanan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ni. Puasa wajib. Apa dia? Bila sakit ataupun bermusafir, dia boleh berbuka puasa. Bila kita sakit macam mana tuan-tuan? Sakit yang tidak memungkinkan kita untuk berpuasa. Dinasihat oleh doktor, pakcik tak boleh puasa. Kalau pakcik puasa, pakcik akan mati. Dia kata gitu. Jadi bila doktor dah bagi jaminan lagu tu, maka kita pun tak bolehlah nak puasa. Bolehlah buka puasa. Kan? Tetapi ada syarat-syaratnya juga. Tak boleh buka puasa, pergi makan, kata corok, suka-suka ya. Tak boleh. Haram macam tu. Kan? Kita kena makan di rumah. Duduk di rumah aja. Buka puasa di rumah aja. Makanlah. Tak boleh keluar pergi mana-mana. Begitu. Ada syarat dia. Kan? Sakit. Bila sakit saja tak boleh berpuasa. Kalau berpuasa boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Maka pada ketika itu wajiblah dia berbuka puasa. Macam saya nanti 6 hari bulan 4 kena pergi hospital. Nak kena ambil darah. Kalaulah mereka ambil darah. Pasal nak cek gula dalam darah dan sebagainya. Pagi itu kita mesti puasa lagi. Pagi itu kita mesti puasa lagi. Macam saya kena puasa dulu. Bersahur macam biasa, puasa, pergi jumpa doktor. Nanti doktor kata, "Cik, kami kena ambil darah, cik." Dia kata kami kena ambil darah untuk buat checking. Jangan kita pisau tangan terus begitu dah. Jangan. Kita tanya doktor dulu. Kalau tangguh boleh tak doktor lepas raya baru ambil? Contoh gitu kan. Dan doktor kalau tangguh boleh tak ambil darah saya ni lepas raya? Pasal sekarang ni tengah duk puasa. Kalau doktor kata tak boleh kena ambil segera, maka batallah puasa kita. Tak berdosa. Nampak? Itu dia kata hukum dia tu. Jangan mudah-mudah pisau tangan lagu tu. Ya, aku tak puasa hari ni, seronok. Tak boleh. Kita kena tanya doktor dulu. Saya puasa hari ni doktor. Boleh tak ambil lepas raya? Contoh gitu. Doktor kata, boleh. Alhamdulillah. Lepas raya nanti mai. Saya nak ambil darah. Ni tak. Doktor tak kata apa lagi, buka puasa dah. Tak confirm ambil darah ni, jadi tak payah puasa hari ni. Itu yang jadi haram. Kan? Doktor mesti ambil darahnya hari ni. Jadi tak payah puasa. Kita tak boleh lagi tu. Puasa dulu, pergi sana. Bila dah tak boleh berpuasa juga, doktor kata kena ambil juga darah, maka waktu itulah baru kita batalkan puasa kita. Tak berdosa. Nampak? Begitu. Jangan mudah-mudah tak puasa. Jangan mudah-mudah ambil jalan mudah. Tak boleh. Kita kena berhati-hati dulu. Kan? Itu bila kita sakit. Ataupun kita musafir.
Dari Parit Raja nak pergi Kuala Lumpur. Musafir yang harus, bukan musafir yang haram. Musafir nak pergi tengok bola. Oh, tak boleh. Mana boleh? Jamak. Mana boleh buka puasa? Jamak pun tak boleh. Nah? Nak semayang jamak qasar pun tak boleh pasal nak pergi tengok bola. Tak boleh. Dia nak pergi selain daripada perkara-perkara maksiat. Itu baru boleh, harus. Nak ziarah, nak balik kampung raya ke, nak balik kampung sambut puasa dengan mak ayah dan sebagainya, ada kematian ke dan sebagainya. Termasuklah jalan-jalan bawa keluarga, bersiar-siar makan angin, harus boleh. Tapi kalau nak pergi tengok bola semata-mata tak boleh, sebab stadium ni tempat maksiat. Bercampur aduk, betina garik, jantan garik, semua ada di situ belakang. Kan? Jadi tempat tak elok di situ. Kan? Jadi kita nak pergi ke tempat tak elok ni, nak buka puasa. Oi, tak boleh. Ataupun dia memang planning bila puasa ya nak musafir. Bila puasa ya nak musafir. 30 hari puasa, tiap-tiap hari pergi berjalan lebih daripada 90 km. Pasal apa? Nak buka puasa. Haram hukumnya, berdosa, wajib qada kalau dia niat macam tu. Kan? Dia mempermain-mainkan syariat Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Jadi bila kita musafir ya, habis ustaz kalau musafir saya tak letih, nak kena buka juga ke? Terpulang. Letih ke tak letih ke? Lebih daripada 90 km, lebih kurang begitulah, kita kira mudah, dia boleh nak berbuka puasa kerana sudah diberi syaratnya begitu. Cuma Allah Ta'ala, wa in tasumu khairul lakum. Allah kata, kalau kamu teruskan berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Itu rukhsah dia tu. Mana Allah Ta'ala tak larang kita kalau musafir nak buka puasa, buka lah. Tapi kalau kamu tahan, boleh tahan lagi berpuasa, itu lebih baik. Thumb up. Nampak lagi? Mudahnya Allah Ta'ala nak bagi keringanan pada kita. Jangan kita mudah-mudahkan lagi syariat yang dah Allah Ta'ala ringankan. Kita haram memudah-mudahkan lagi agama ni mengikut selera kita. Tak boleh. Macam saya dulu pernah sekali buka puasa balik kampung. Buka puasa balik kampung kan. Berhenti RNA, letih sangat rasanya. Jadi kita buka puasa lah. Buka puasa tu pula tuan-tuan, janganlah kita sampai timbul fitnah. Tapi bagi saya takkan ada timbul fitnah. Sebab apa? Kalau kita dalam perjalanan kita lah ni ada highway kan. Daripada JB sampai ke Perlis tu ada highway, sampai ke Kedah, Bukit Kayu Hitam tu highway. Bila highway ni tuan-tuan, terkenallah tempat orang bermusafir. Pi balik, mesti orang jauh-jauh punya berjalan. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita berhenti di RNR tuan-tuan, kita nampak orang tengah duk makan. Kita nak kata apa? Jangan kita sangka buruk. Kena sangka baik. Dia bermusafir, boleh buka puasa. Tak usah duk kata apalah. Kan? Tapi kalau dia saja-saja nak buka puasa sedangkan dia bukan musafir pun, orang paguh ya, keluar singgah dekat RNR paguh, pergi makan dekat dengan RNR tu. Sebab makan di situ orang takkan kata, dia boleh kata dia musafir ke apa ke kan. Tu dia dengan Allah, dia jawab esok. Tapi sudut zahirnya kita sangka baik. Cumanya tuan-tuan, tak berapa elok, tak berapa manis, tak berapa beradab kita makan macam tu dalam bulan puasa. Kalau nak makan juga, beli makanan, makan dalam kereta. Jadi saya hari tu bawa anak 3 orang turun kereta, masuk dalam Petronas tu, beli barang. Bayar, usung, suruh anak pegang plastik apa semua kan, masuk dalam kereta. Bila dah masuk dalam kereta, semua plastik tu hak abah punya. Anak tengok saja lah jawabnya kan. Abah nak makan kan.
Bila orang tengok, oh ni abah dia beli kat anak dia ni nak makan. Kan? Jadi tak ada lah fitnah. Masuklah kereta, cermin gelap pula. Belahak kenyang. Tak? Gitu. Jadi ada timbul fitnah tak? Tak ada timbul fitnah apa. Tak ada masalah. Sebab Islam ni dia mementingkan maruah ataupun Islam ni melarang kita buat sesuatu perkara yang menyebabkan orang pandang buruk ataupun orang akan melihat kita macam bersangka buruk dengan kita. Itu dilarang. Yang contohnya saya berjalan-jalan ada satu nirai kedai tu, tengah-tengah kedai tu ada kedai sport toto. Kan? Saya berjalan daripada ujung sana, berjalan. Betul-betul depan kedai nampak nombor ekor tu, ada orang telefon saya. Saya pun berhenti situ angkat telefon. Lalulah Tok Imam Masjid Sabak Uni. Lalu tengok saya betul-betul duduk depan kedai 4 nombor ekor tu. Contoh kan. Dia pun snap gambar perap masuk. Pergi dah, potong nama dah lepas ni beli nombor ekor rupanya. Nampak lagi? Itu. Jadi kena jaga tu. Walaupun kita betul tapi orang nak fitnah kita, dia boleh buat aja. Tu contoh, bukan sungguh lah kan. Contoh gitu. Sebab itu kita bila kita ni somebody, jadi kita kena buat satu perkara yang jangan sampai orang bersangka buruk dengan kita. Itu tak boleh. Jadi siapa yang sakit dan bermusafir, Allah Ta'ala izinkan berbuka puasa. Jadi tak perlulah dia berpuasa. Maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia menggantikan puasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Wajib qada. Wajib qada. Kan? Kena qada puasa. Saya dulu pernah masuk hospital dalam bulan puasa. Dalam 10 hari lebih kurang. Saya rasa saya tak puasa lah hari tu. Tak boleh puasa lah. Nak puasa lagu mana? Ayak duk masuk ayah kan? Tak boleh puasa. Rosah. Jadi bila kita lega, kita kena qada balik puasa kita tu. Itu simple. Tuan-tuan pun dah faham dah. Kan? Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa. Tua melayut dah. Sampai 80, 90. Jadi nyanyuk dah. Ataupun tak nyanyuk tapi tak boleh puasa. Kalau puasa boleh jadi mati dan sebagainya. Begitu. Kerana tua dan sebagainya disebut di sini. Kerana tua, terlalu tua dan sebagainya. Bukan pasal nyanyuk. Kalau nyanyuk dah tak ada taklif dah. Nyanyuk dia jadi budak balik dah. Kan? Kalau dia buat-buat nyanyuk, dia jawab depan Allah esok. Kalau dia betul-betul nyanyuk, maka orang yang nyanyuk sudah jadi budak, dia tidak ada taklif lagi dah pada dia. Tetapi kalau dia sakit, dia tidak boleh solat kerana dia sakit. Dia tak boleh puasa kerana dia sakit. Maka Allah kata, bolehlah bayar fidyah padanya. Gantikan dengan fidyah. Fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dan membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Bolehlah dia diberi fidyah. Jadi fidyah ni tuan-tuan adalah bayaran menggantikan puasa ataupun solat yang ditinggalkan oleh orang yang sakit. Tak boleh solat dengan tak boleh puasa. Itu sahaja yang boleh bayar fidyah. Orang sihat tak semayang, orang sihat tak puasa, tak boleh bayar fidyah dekat dia. Faham tak? Bayar fidyah ni orang yang sakit tak boleh melaksanakan puasa, tak boleh melaksanakan semayang dengan sempurna. Sebab dia sakit, dia semayang pun terpaksa kena contohnya dia memang tak boleh semayang contohnya. Pasal dia pitam ke, dia jadi koma ke, kan, koma. Koma. Kalau gila tu dah tak wajib dah. Tapi kalau orang sakit yang tak sedang, dia tak sedang lama, dekat 2 bulan tak sedang.
Tiba-tiba bulan ketiga baru sedang. Maka 2 bulan tak semayang dia tu boleh bayar fidyah untuk dia. Tapi orang yang sihat tak semayang, mana boleh bayar fidyah? Dia kena wajib qada. Kalau lagu tu untunglah orang kaya. Rugilah orang miskin. Kalau saya orang kaya, ada duit juta-juta, saya reserve 2 juta siap-siap. Tak semayang 50 tahun. Tak semayang 50 tahun, pasal boleh bayar fidyah. Tak? Waris dekat, bagi tahu pesan dekat bini, aku mati esok, ingat 2 juta ni bayar fidyah, aku tak semayang, tak puasa 50 tahun, tolong bayar. Untung lah lagu tu. Kan? Kalau orang miskin macam mana? Jadi tak kena macam tu. Tak kena. Jadi fidyah ni untuk orang sakit je. Kan? Begitu. But Allah dah sebut fidyah ini dibayar kepada orang yang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang perlu dia laksanakan dengan sempurna. Begitu. Azan dulu lah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, sikit lagi nah. Ayat yang seterusnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, bulan Ramadan ini lebih dikenali dengan bulan Al-Quran. Bulan kita baca Quran. Kerana dalam bulan ini turunnya Al-Quran. Kalau bulan Rejab, bulan kita memperkasakan ibadat solat kerana turunnya kefarduan solat 5 waktu pada 27 Rejab. Kalau bulan Sya'ban, kita disunatkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kena banyak bersolawat kepada Nabi. Dan bulan Ramadan kena banyak membaca Al-Quranul Karim kerana bulan inilah diturunkan Al-Quran kepada kita. Jadi Allah pilih bulan Ramadan untuk menurunkan kitab yang maha mulia, iaitulah Al-Quran. Sebab itu kita mesti mengambil barakah daripada penurunan Al-Quran ini dengan kita mengadakan majlis zikir ke, majlis kuliah khas ke, majlis tazkirah, majlis ilmu, khusus membicarakan berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Apakah itu Al-Quran? Apa kandungan Al-Quran? Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita? Bagaimana penurunan Al-Quran? Apa Al-Quran boleh buat pada manusia, terutamanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena buat majlis tu. Macam kita buat maulid lah. Kan? Kena buat majlis nuzul Quran. Jangan tak buat apa. Tengok dalam kalender nanti. AJK Masjid tolong tengok dalam kalender. Berapa hari bulan? Malam nuzul Quran. 17 Ramadan. Secara rasminya. Dalam negara kita ni, rasmi 17 Ramadan. Walaupun ada pandangan ulama yang lain, tarikh penurunan Al-Quran itu bukan pada 17 Ramadan. Ada beberapa tarikh yang lain lagi. Namun, sepakat para ulama, 17 Ramadan lah turunnya Al-Quran. Jadi, kita jangan
tak mengambil kesempatan yang ada ni. Ambillah kesempatan yang ada untuk buat majlis. Boleh hatok lagi, sempat lagi, kan? Nak panggil ustaz untuk bagi tazkirah, ataupun kita buat tazkirah kuliah asar. Majlis berbuka puasa pukul 5 ada majlis nuzulul Quran. Kan? Tak payahlah buat maghrib isyak, tak nak tarawih dan sebagainya. Panjang masa pula kan. Buat lepas asar tu. Lepas asar cari waktu cuti. Pergi Johor tak cuti nuzul Quran. Kan? Tak apalah. Tengoklah. Tak semesti buat 17 Ramadan. Buat je lah. Dalam bulan Ramadan ni, bila-bila nak buat, boleh. Dah. Begitu. Maka oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah ulang lagi 2 kali. Tentang orang yang tak boleh puasa, sakit atau musafir, dia boleh ganti puasa pada waktu-waktu lain. Dia boleh berbuka puasa dan menggantikan puasanya itu pada waktu-waktu yang lain. Cuma di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan. Jadi kita tak payah dah susah-susah macam zaman dulu-dulu. Kalau orang zaman dulu-dulu nak kena pergi duduk di kaki langit nak tengok, ataupun kena teropong dulu. Ada jumpa anak bulan. Dekat akhir-akhir Syaban ni, kita dalam hari Jumaat ni dah tengok dah. Hari Jumaat ni dah teropong dah anak bulan. Pagi semalam ada pagi tadi ada anak bulan nampak. Pagi 2 hari, 2 malam lepas pagi nampak anak bulan tu. Tapi anak bulan tu bukan cukup lagi pasal masih dalam Syaban lagi. Nanti anak bulan tu dekat-dekat nak masuk Ramadan tu dia hilang, tuan-tuan. Penghujung Syaban dia hilang. Waktu itulah tandanya nak berakhirnya Syaban dan akan memasuki Ramadan. Jadi kena teropong anak bulan hari Jumaat ni di beberapa tempat dalam negara kita. Ya, tapi kita tak macam orang dululah. Dah mudah dah lah ni, ada takwim dah ada dah. Berapa hari bulan semua dah cukup. Falak, ilmu falak tu dah disusun sebegitu rupa dah. Walaupun ilmu falak ni bukanlah ilmu yang betul-betul tepat, namun demikian hasil daripada hisab, dan perkiraan mengikut kaedah-kaedah yang telah ditentukan oleh Islam. Maka ulama telah buat satu perkiraan yang lebih kurang tepatnya. Pasal kalau kita betul-betul exactly nak tengok betul-betul memang tak nampak dengan mata kita sendiri. Payah nak nampak. Jadi terpaksa kena guna teropong. Kalau tak nampak juga, kata Nabi, cukupkan 30 hari Syaban. Gitu. Kalau tak nampak juga anak bulan, tak puasa ke? Kena puasa juga. Maknanya kita kena kira balik lah. Awal Syaban itu berapa hari bulan? Dengan sekarang ni, cukup tak 30? Bila cukup 30, tak nampak anak bulan pun, esok kena puasa dah. Lagu tu, kaedah dia begitu. Tapi tak apalah, yang tu kita serah kepada Jabatan Mufti. Dia yang akan tolong buat bagi pihak kita. Kita rakyat biasa ni tak payah duk kelang kabut lah, nak pergi teropong, nak tengok sendiri lah, tak perlulah. Sebab itu orang Indonesia, macam Ustaz Abdul Samad dia kata, orang Malaysia ni betul, dia kata. Tak macam orang Indonesia. Tarikh nak puasa pun tak seragam. Mengikut fahaman agama masing-masing. Fahaman syariat masing-masing. Muhammadiyah lain, Haknu lain,
hak ni lain. Dia tak ada. Di Malaysia dia kata kita ada jabatan mufti. Jabatan mufti ni setiap-tiap negeri ada mufti, tiap-tiap negeri ada raja. Ada yang mengawal agama, ada yang menyelaras perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam di negeri masing-masing. Beruntung ada majlis mufti kebangsaan lah dan sebagainya. Di Indonesia tak ada macam ni, dia kata. Kan? Cacau merebah habis agama ni. Dengan Wahabinya lah, dengan Ahli Sunnahnya lah, dengan Syiahnya lah, dengan Bahainya lah, macam-macam. Dengan Hindu, dengan Kristian, dengan apa. Pening. Nah, tidak ada kawalan. Suka-suka yang nak buat apa pun. Di Malaysia tak boleh. Kita tak boleh bawa fahaman yang lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Duk tentu je lah. Duk ujung tu seorang-seorang sudah. Jangan duk pergi tempat lain lah. Kan, begitu. Kan? Ini ketegasan yang dia puji negara kita. Alhamdulillah. Syukur. Begitu. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Jadi Allah suka kita ni, Allah nak bagi kemudahan pada kita, bukan nak memayahkan kita. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu kena cukupkan bulan Ramadan tu, cukupkan 30 hari, 30 Ramadan. Kena cukupkan. Nak akhir puasa nanti tuan-tuan, nak kena tengok anak bulan juga. Anak bulan Syawal pula. Kan? Jadi kalau tak nampak anak bulan Syawal, reti pula nak kira. Reti pula nak raya. Kan? Raya boleh. Tak apa, ni dah cukup dah ni. Cukup terus. Kan? Tapi kalau nak puasa, 2 hari lah kita lajak sehari lah. Padahal nak buat baik ni bersegeralah. Dia nak sonok saja. Kemudian Allah sebut lagi. Allah kata, bila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Aku sentiasa hampir dengan mereka. Allah ni tuan-tuan, dia nak beritahu pada kita sesungguhnya dia dengan kita ni sangat-sangat hampir. Lebih hampir daripada urat darah dalam diri kita. Allah dengan kita. Itu dia. Terlalu hampirnya Allah dengan kita. Sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, kena banyak berhubung dengan Allah. Kena banyak dekat dengan Allah. Pasal Allah bersama-sama dengan kita. Di mana-mana sahaja kita berada. Gitu. Mak kita tak boleh bersama dengan kita selalu. Ayah kita pun tak boleh bersama-sama dengan kita selalu sepanjang masa. Anak-anak yang kita sayang pun tak boleh bersama-sama dengan kita sepanjang masa. Bila kita mati, langsunglah tak ada orang pun bersama-sama dengan kita. Yang bersama-sama dengan kita ni tuan-tuan, daripada alam roh sampai masuk syurga ke neraka ke, Allah aja tuan-tuan. Nabi kita pun tak bersama-sama dengan kita. Jauh duduk Madinah Nabi. Kan? Hanya kita merasai, mungkinlah merasai banyak berselawat kepada Nabi, dapatlah mimpi dengan Nabi. Mimpi jumpa Nabi itu saja. Tapi nak kata Nabi betul-betul duduk dengan kita tu tak payah. Hanya Allah saja yang bersama dengan kita kerana Allah hayyun la yamut. Hidup tak mati-mati. Dia je. Itulah kita kena selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita jadi orang Allah ni, bila kita jadi ahlullah, apa sahaja yang kita minta Allah Ta'ala akan kabulkan. Begitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kebimbangan, tidak ada duka cita dah lagi bagi orang-orang yang apabila dia sentiasa mengingati Allah di dalam diri dia. Begitu. Ni Allah bagi tahu kat Nabi, suruh bagi tahu kat kita. Kata aku dekat dengan depa.
Hang tolong bagi tahu kat depa, aku bila orang tanya pasal aku, cakap kat depa bahasanya aku ni dekat dengan mereka. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku. Bila aku dah dekat dengan kamu, kamu kena patuh segala arahan aku. Kerana aku adalah Tuhan kamu. Allah kata. Dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul perjalanan hidup dunia dan akhirat mereka. Itu. Jadi Allah akhiri ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini dengan Allah Ta'ala menyuruh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memohon hanya kepadanya. Dan taatlah segala titah perintah yang aku telah perintahkan kepada kamu. Kerana akulah Tuhan yang boleh memberi kebaikan dan memberi siratal mustaqim kepada kamu. Jalan yang betul kehidupan kamu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat itu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, puasa Ramadan ini adalah salah satu daripada perintah Allah yang wajib kita kena laksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan mematuhi segala rukun dan syaratnya dengan sempurna, maka kita akan menjadi orang-orang yang berjaya insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita berdoa supaya Allah SWT sampaikan kita dalam Ramadan, memberikan kesihatan pada tubuh badan kita, mudahkan kita untuk beramal, mudahkan kita untuk berzikir, mudahkan kita untuk baca Quran, mudahkan kita untuk bersedekah, mudahkan kita untuk berqiyamul lail, mudahkan kita untuk menuntut ilmu pengetahuan di dalam bulan Ramadan ni. Dan di akhir Ramadan nanti Allah Ta'ala ampun dosa kita dan jadilah kita seperti mana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya pada tanggal pagi 1 Syawal. Maka layaklah bagi kita untuk merayakan hari raya Aidilfitri ma'a zahir dan batin. Apa makna Aidilfitri? Hari manusia kembali kepada fitrahnya, bersih. Hari manusia bersih. Tapi kata Nabi, celakalah orang yang apabila berakhirnya Ramadan, Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Allahu Akbar. Janganlah kita menjadi orang-orang yang celaka ini. Wal'iyazubillah min zalik. Wallahu alam. Lebih kurang minta gitulah yang saya dapat sampaikan pada malam ni. Mungkin malam kuliah kita yang terakhirlah dalam bulan ni. Kemudian bulan Ramadan kita cuti lah cuti mengaji kan. Tapi sebenarnya mengaji ni tak ada cuti kan. Kalau boleh teruskanlah majlis ilmu dalam bulan Ramadan ni. Kalau tak boleh buat maghrib isya, buatlah waktu duha, buatlah waktu asar kah, kena buat majlis ilmu. Majlis ilmu ni majlis yang lagi besar daripada solat tarawih. Majlis ilmu ni adalah majlis lagi besar pahalanya daripada ibadat-ibadat sunat yang lain. Jadi ambil kesempatan ini untuk mendapat pahala yang berganda-ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.